Pengenalan agama Kristian. Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia, kira-kira 2.1 bilion penganut, atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret, sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi, dan sebab itu agama ini juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Penganut Kristian atau Nasrani mengikuti ajaran Jesus Christ, Ibrani, Yehoshua. Yesus dikenali juga dengan panggilan Al-Masih. Agama Kristian selalunya dipaparkan sebagai 3 aliran yang utama yang telah dibentuk selama 2000 tahun dahulu. Katolik Roma, mazhab yang nyata terbesar dengan anggaran 1.2 bilion penganut yang telah dibaptis. Ortodoks, Ortodoks Timur dan Ortodoks Timur Tengah. Protestan, berbagai mazhab dan aliran fikiran seperti Anglikanisme, Reformasi, Lutheran, Metodis, Injil dan Pentekostalisme. Penganut Kristian menganggap bahawa Yesus adalah anak Yehova. Beliau dikatakan membentuk sebahagian daripada Tritunggal, Sang Hang Tritunggal di Indonesia atau Tritunggal Maha Suci di Singapura. Tritunggal maksudnya Tuhan Yahweh, Tuhan Bapa, Tuhan Anak Yesus dan Roh Kudus yang membentuk satu Tuhan. Penganut Kristian juga percaya bahawa Yesus wujud bersama Yahweh sebelum terciptanya dunia. Dilahirkan di dunia menerusi Bunda Maria yang merupakan seorang perawan. Dibangkitkan dari kubur setelah wafat selama 3 hari dan kini berada di tangan kanan Yahweh Tuhan di syurga. Agama Kristian di Malaysia. Agama Kristian adalah salah satu daripada agama utama di seluruh dunia dan ia juga mempunyai jumlah penganut yang besar di Malaysia. Agama ini berasaskan ajaran-ajaran Yesus Kristus, seorang tokoh utama dalam agama. Ini mengajar tentang kasih sayang, kebaikan dan keadilan serta menekankan hubungan individu dengan Tuhan. Di Malaysia, terdapat pelbagai aliran dalam agama Kristian seperti Katolik, Protestan dan lain-lain. Setiap aliran ini mempunyai tradisi dan amalan yang berbeza, tetapi mereka semua mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat. Salah satu teks utama dalam agama Kristian ialah Alkitab yang mengandungi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru berisi ajaran-ajaran Yesus dan pengajaran-pengajaran awal gereja Kristian. Ia juga merangkumi kitab-kitab yang mengisahkan kehidupan Yesus dan surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul kepada jemaat-jemaat awal. Pentadbiran gereja dalam agama Kristian sering diselia oleh pendeta atau uskup dan ibadah dijalankan secara berkala. Di gereja-gereja, ibadah ini merangkumi doa, penyembahan dan pembacaan Alkitab. Masyarakat Kristian juga meraihkan perayaan-perayaan penting seperti Natal dan Paskah yang merayakan kelahiran dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus. Walaupun agama Kristian adalah agama minoriti di Malaysia, ia mempunyai impak yang signifikan dalam masyarakat dan budaya tempatan. Banyak orang Kristian di Malaysia memainkan peranan yang aktif dalam membangun pembangunan masyarakat dan menyumbang kepada amalan-amalan kebaikan. Seven Deadly Sin ataupun 7 dosa maut juga dikenali sebagai maksiat dosa besar ataupun dosa kardinal. 7 dosa besar ini ialah boleh diklasifikasikan sebagai yang pertama pride, iaitu kesombongan. Yang kedua greed, iaitu sikap tamak. Nombor 3 wrath, iaitu perasaan marah. Yang keempat envy, iri hati. Yang kelima lust, nafsu yang besar ataupun kita panggil nafsu serakah. Yang keenam gluttony ataupun kerakusan. Dan yang ketujuh ialah sloth ataupun kemalasan. Pride ataupun kesombongan, iaitu sifat yang sombong yang hingga merasa diri lebih baik daripada orang lain secara melampau. Ia menjadi dosa kerana ia dapat mengarahkan pada sikap yang dapat merendahkan orang lain dan tidak peduli kepada perasaan dan keperluan orang lain. Pride ni, sombong ataupun sikap sombong ni adalah
sering dianggap sebagai akar ataupun dosa yang paling besar daripada segala dosa, tujuh dosa lain. Yang kedua, sifat greed ataupun tamak, ialah keinginan yang melampau untuk memperoleh atau memiliki lebih daripada satu keperluan, terutamanya berkenaan dengan kekayaan material, iaitu harta benda. Dia sifat tamak ni boleh menjerumuskan manusia jauh ke dalam kekotoran dunia, sehingga dia menjadikan harta sebagai tuhannya, iaitu dia punya, itu je dia punya yang dapat difikirkan. Yang ketiga, sifat wrath ataupun kemarahan. Marah boleh ditafsirkan sebagai perasaan geram, yang benci, yang melampau, yang tak terkawal. Dia sehingga boleh mendedahkan keinginan untuk seseorang tu yang dalam perasaan marah tu untuk membalas dendam. Tindakan marah adalah yang neutral, yang sedikit marah, boleh menjadi dosa apabila dia ditujukan kepada orang yang tak bersalah, ataupun kita simpan terlalu lama, atau kita pendam terlalu lama, ataupun apabila bila kita marah, kita nakkan hukuman yang melampau-lampau, berlebihan kepada orang yang melakukan kemarahan, menyebabkan kita marah. Seterusnya ialah envy ataupun iri hati. Iri hati bermaksud emosi yang berlaku apabila seseorang itu tidak mempunyai kualiti, kemahiran, pencapaian atau pemilikan orang lain, dan sama ada dia menginginkan kualiti, kemahiran, pencapaian orang lain tu, atau berharap orang lain tu tak dapat pun kualiti, kemahiran dan pencapaian tu. Sifat envy ni, iri hati ni, boleh mendorong kita untuk menganiaya dan menjatuhkan orang yang kita cemburu, yang dapat segala benda tadi. Seterusnya ialah lust ataupun nafsu. Nafsu yang kita panggil biasanya nafsu serakah. Nafsu ni ialah daya psikologi yang menghasilkan keinginan yang kuat untuk sesuatu atau keadaan. Walaupun kita dah dapat sesuatu tu, kita nak lebih lagi daripada apa yang biasa kita dapat tu. Biasanya nafsu ni adalah untuk nafsu seks ataupun libido, nafsu kepada wang, ataupun nafsu kepada kuasa. Last, nafsu ni boleh mendorong kepada yang berlebihan, mendorong kita kepada perbuatan yang tidak bermoral, sehingga menyebabkan kesan yang lebih besar, seperti banyak anak luar nikah, pembuangan anak, dan berbagai-bagai lagi. Yang keenam adalah seven deadly sin. Yang keenam adalah glutoni, dosa-dosa besar, dianggap sebagai dosa besar dalam agama Kristian apabila keterlaluan ataupun penggunaan yang berlebihan terhadap sesuatu tu sehingga memazir. Contoh, kita beli makanan terlalu banyak ataupun makan terlalu banyak sampai tidak perlu pun. 5 bentuk glutoni atau kerakusan ni adalah laute, iaitu makan terlalu mahal, studios, iaitu makan sehingga terlalu kenyang. Yang ketiga, nimis, makan terlalu banyak. Yang keempat, priapropi, ini makan terlalu awal, kita makan sebelum orang lain makan, sebelum pada waktunya. Dan yang kelima adalah ardente, iaitu makan secara gelojoh. Dosa besar yang terakhir, yang ketujuh, iaitu sloth ataupun kemalasan. Sloth ni berpunca daripada ketiadaan minat ataupun kebiasaan untuk tidak mahu berusaha, atau cepat mudah putus asa. Dia boleh menyebabkan sifat sloth ni boleh menyebabkan kita melengah-lengahkan untuk berbuat ibadah. Dia menjadi dosa kerana dia boleh membawa kepada tiada kemajuan rohani untuk menuju kehidupan yang kekal. Kita menjadi mengabaikan pelbagai tugas amal kepada sesama manusia, dan juga permusuhan terhadap mereka yang mengasihi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sadam binti Muhammad Daud. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isu semasa yang melibatkan perniagaan dan kaitannya dengan etika dan moral agama Kristian.
Jadi isu yang saya pilih ni merupakan antara isu terbaru berkaitan dengan penipuan dalam pelaburan, di mana pesara yang berumur 60 tahun rugi sebanyak RM44 juta akibat ditipu dalam pelaburan mata wang kripto. Cara-cara penipuan itu terjadi melalui WhatsApp, di mana seseorang telah menghantar mesej kepada pesara ini, dan pesara ini melakukan transaksi mata wang kripto beberapa kali dan melibatkan mata wang yang besar sebanyak RM44 juta. Jadi apakah kaitannya dengan etika dan moral agama Kristian? Dalam kitab Bible terdapat 10 prinsip yang menekankan dan menegaskan beberapa perkara, termasuklah perkara berkenaan dengan isu semasa yang kita bincangkan tadi. Antara 10 prinsip tersebut ialah: yang pertama, jangan ada dewa yang lain daripada Tuhan. Yang kedua, jangan membuat dan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menggunakan nama Tuhan sewenang-wenangnya. Yang keempat, ingati dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ibu bapa. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan buat tuduhan palsu. Dan yang terakhir ialah jangan berhasrat memiliki harta benda orang lain. So, berdasarkan isu semasa yang saya telah pilih tadi, prinsip dalam kitab Bible yang menekankan tentang isu semasa tadi ialah jangan mencuri. So, di sini kita dapat lihat bahawa dalam kitab Bible sendiri menegaskan supaya penganut agama Kristian tidak melakukan penipuan dan pencurian, terutama yang melibatkan perniagaan. Hal ini juga ada disebut dalam Ephesians 4 ayat ke-48, di mana ayat tersebut bermaksud orang yang mencuri hendaklah tidak mencuri lagi, tetapi biarlah dia bekerja keras mengerjakan dengan tangannya sesuatu yang baik supaya dia dapat memberinya kepada yang memerlukan. Jadi melalui dalam kitab Bible dan Ephesians ini dapat membuktikan bahawa agama Kristian juga menentang orang-orang yang mencuri, menipu dan melakukan penyelewengan dalam perniagaan dan lain-lain perkara. Kesamaan etika dan moral dalam agama Islam dan Kristian. Dalam kajian kami mendapati bahawa terdapat beberapa persamaan dalam konsep etika dan moral dalam agama Islam dan Kristian. Persamaan pertama, konsep etika dan moral bersumberkan dari kitab suci. Dalam agama Kristian, sumber etika dan moral adalah dari kitab Bible, Injil iaitu Alkitab. Sumber kedua adalah dari epistles, iaitu dihasilkan oleh 12 apostles dalam agama Kristian. Yang ketiga adalah persidangan Kristian sedunia. Manakala dalam agama Islam pula, sumber etika dan moral adalah dari Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, dan juga As-Sunnah, iaitu sumber teladan ikutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persamaan yang seterusnya adalah konsep kasih sayang. Agama Kristian menekankan konsep ini, contohnya dalam kitab Old Testament, iaitu seruan untuk umat Kristian mengasihi sesama insan, love thy neighbor, dari Book of Leviticus. Umat Kristian juga dituntut untuk menghormati ibu bapa, honor your father and your mother, dari Book of Exodus. Selain dari itu, diseru untuk mengasihi pasangan dan juga alam sekitar. Dalam agama Islam pula, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam untuk menanam perasaan kasih sayang dalam hati orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam Al-Quran juga surah Al-Isra, umat Islam dituntut untuk mengasihi ibu bapa. Selain daripada itu, kedua-dua agama juga menuntut penganutnya untuk mengasihi makhluk Tuhan yang lain selain daripada manusia, seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar secara keseluruhannya. Kedua-dua agama juga menegah umat atau penganutnya untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi. Persamaan ketiga adalah wujudnya konsep pengampunan dosa. Dalam kitab Kristian The New Testament, Nabi Isa disalib untuk menebus dosa umatnya. Terdapat juga amalan confession, iaitu pengakuan dosa dalam amalan agama Kristian.
bagi penganutnya untuk melakukan taubat. Dalam Islam pula, setiap umat Islam itu sendiri adalah dituntut untuk bertaubat sepanjang masa bagi memohonkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang dilakukan. Persamaan keempat adalah konsep dosa, pahala dan janji pembalasan. Kedua-dua agama Islam dan Kristian menjanjikan balasan dosa di atas setiap kejahatan yang dilakukan dan ganjaran pahala atas setiap amalan kebaikan. Kedua agama percaya bahawa dosa dan pahala akan dihitung di hari akhirat, Judgment Day, hereafter, di mana setiap manusia akan ditentukan sama ada akan diangkat ke syurga atau akan dihuman ke dalam api neraka berdasarkan hitungan dosa dan pahalanya. Sekiranya seseorang itu bermoral dan beretika dan beramal dengan baik, tentulah ganjaran pahala akan diberikan dan dengan rahmat Tuhan akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi jika sebaliknya, dia akan mengumpul dosa di atas dunia dan di akhirat nanti akan diseksa di dalam api neraka. Dalam agama Kristian dan Islam juga terdapat konsep Tuhan yang wajib disembah. Penganut agama Kristian adalah dilarang untuk menyembah selain Tuhan, dan dalam Islam juga adalah wajib menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan dilarang sama sekali untuk menyekutukan Allah. Dan sekiranya seseorang umat Islam itu menyekutukan Allah, maka ianya dijanjikan ganjaran dosa yang amat besar. Konsep-konsep etika dan moral dalam agama Islam dan Kristian adalah bersifat divine, iaitu suci dan datang dari langit ataupun datang dari Tuhan sendiri. Oleh itu, setiap penganut yang patuh wajib memahami konsep-konsep tersebut dan mengamalkannya. Konsep-konsep ini juga bukan sekadar untuk memberikan kebahagiaan di atas dunia ini sahaja, tetapi juga lebih dari itu untuk menjamin kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Asal usul Holy Bible. Bible atau Holy Bible adalah kitab suci bagi penganut agama Kristian. Perkataan Bible diambil daripada perkataan Greek iaitu Biblos yang membawa maksud buku. Bahagian pertama, Hebrew Scriptures, the Old Testament. Bible terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama mengandungi 39 buah buku yang mengandungi pengumuman suci dari Tuhan, Roman 3:2. Tuhan menginspirasikan manusia untuk menulis buku-buku ini dalam tempoh yang lama, sekitar 1100 tahun dari 1513 BC hingga ke 443 BC. Kebanyakan dari buku-buku ini ditulis dalam bahasa Hebrew, jadi bahagian ini dipanggil The Hebrew Scriptures, yang turut dikenali sebagai The Old Testament. Bahagian kedua, Christian Greek Scriptures ataupun The New Testament. Bahagian kedua Bible terdiri daripada 27 buah buku yang juga merupakan kata-kata Tuhan. 1 Thessalonians 2:13. Tuhan memberi inspirasi kepada murid-murid Jesus Christ untuk menulis buku ini dalam tempoh yang lebih pendek berbanding bahagian pertama. Bahagian kedua ditulis dalam tempoh 60 tahun dari sekitar 41 AD hingga 98 AD. Kebanyakannya ditulis dalam bahasa Greek, jadi bahagian ini dipanggil Christian Greek Scriptures yang turut dikenali sebagai The New Testament. Gabungan kedua-dua bahagian yang terdiri daripada 66 buah buku inspirasi telah menghasilkan Bible. Namun, mengapa terdapat banyak versi Bible? Terdapat 3 sebab mengapa terdapat banyak versi Bible yang berbeza-beza. Yang pertama, bagi membolehkan manusia membaca Bible dalam bahasa ibunda mereka. Kedua, bagi membuang kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh penyalin atau penterjemah terdahulu. Dan ketiga, bagi mengemaskini bahasa lama atau kuno. The Greek Septuagint, terjemahan Hebrew Scriptures ke bahasa Greek. 300 tahun sebelum kehadiran Jesus, ulama-ulama Yahudi mula menterjemah Hebrew Scriptures ke bahasa lain, iaitu Greek. Hasil terjemahan ini dikenali sebagai Greek Septuagint. Namun, apakah sebab terjemahan ini dilakukan? Sebab utamanya adalah bertujuan untuk membantu orang-orang Yahudi yang pada masa itu bahasa ibundanya adalah Greek dan bukan Hebrew. Terjemahan ini membantu mereka untuk lebih dekat dengan penulisan suci tersebut, 2 Timothy 3:15.
Greek Septuagint juga membantu ramai orang bukan Yahudi, mereka yang berbahasa Greek untuk mengenali ajaran Bible. Bagaimana? Menurut Profesor W.F. Howard, pada pertengahan abad pertama, Greek Septuagint telah dijadikan Bible di gereja-gereja Kristian. Mubalih-mubalih Kristian telah pergi dari sebuah sinagog iaitu rumah ibadat Yahudi ke sinagog yang lain bagi membuktikan bahawa Mesiah itu adalah Jesus berdasarkan Greek Septuagint itu sendiri. Acts 17:3, 20-20. Menurut seorang ilmuwan Bible, atas sebab itulah mengapa ramai orang Yahudi mula hilang minat terhadap Greek Septuagint. Murid-murid Jesus secara progresif menerima buku-buku Christian Greek Scriptures dan menggabungkannya dengan Greek Septuagint yang telah diterjemah daripada Hebrew Scriptures. Gabungan keduanya menjadi Bible yang telah digunakan pada hari ini. The Latin Vulgate, terjemahan Bible ke bahasa Latin. Kira-kira 300 tahun selepas Bible dibukukan, seorang ulama Kristian yang alim iaitu Jerome telah menghasilkan sebuah Bible yang terjemahkan ke dalam Latin. Hasil terjemahan ini dikenali sebagai The Latin Vulgate. Terdapat banyak Bible yang telah diterjemahkan ke dalam Latin sebelum Latin Vulgate. Jadi, apa tujuan Jerome membuat demikian? Menurut beliau ingin memperbetulkan tafsiran yang salah, kesilapan jelas dan penambahan serta ketinggalan yang tidak wajar. Jerome memperbetulkan banyak kesalahan-kesalahan yang ada. Pihak berkuasa gereja kemudiannya mengumumkan bahawa The Latin Vulgate adalah satu-satunya terjemahan yang diluluskan sebagai Bible. Hal ini berterusan selama berabad-abad. Dalam masa yang sama, penganut agama Kristian terus menterjemahkan Bible ke dalam pelbagai jenis bahasa. Antara yang popular adalah Syriac Peshitta yang diterjemahkan sekitar abad ke-5. Hanya pada sekitar abad ke-14 terdapat usaha untuk menterjemahkan kitab suci itu ke dalam bahasa yang mudah difahami oleh orang ramai. Pada penghujung abad ke-14 di England, John Wycliffe memulakan proses untuk keluar dari genggaman bahasa lama atau kuno dengan menghasilkan Bible di dalam bahasa Inggeris, bahasa yang difahami oleh orang-orangnya. Tidak lama kemudian, kaedah percetakan yang diperkenalkan oleh Johannes Gutenberg membuka jalan kepada ilmuwan Bible untuk menghasilkan dan mengedarkan versi baharu Bible dalam bahasa-bahasa lain ke seluruh Eropah. Apabila terjemahan bahasa Inggeris makin bercambah, para pengkritik mempersoalkan keperluan untuk mempunyai versi yang berlainan dalam bahasa yang sama. Seorang ulama Inggeris yang bernama John Lewis pernah menulis bahawa bahasa akan menjadi tua dan sukar untuk difahami. Oleh sebab itu, menjadi suatu kemestian untuk mengkaji semula terjemahan lama bagi mengemas kini kepada bahasa terkini agar difahami oleh generasi yang masih hidup. Versi Bible berbahasa Inggeris yang lazim digunakan sehingga hari ini. King James Version KJV adalah versi Bible yang diterjemah untuk gereja England. Terjemahan bermula sejak tahun 1604 dan selesai pada 1611. Sesetengah penganut Kristian beranggapan bahawa tiada terjemahan Bible lain dapat menandingi versi KJV. New International Version adalah versi Bible bagi mazhab Kristian Protestan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1978, NIV telah dikemaskini sebanyak 2 kali iaitu pada tahun 1984 dan 2011. Seterusnya, New Living Translation NLT adalah versi Bible yang diterbitkan pada tahun 1996 kepada bahasa Inggeris yang lebih moden. NLT mendapat penerimaan baik kerana dikatakan agak tepat dan mudah untuk dibaca. New American Standard Bible NASB adalah versi Bible yang diterbitkan pada tahun 1971 dan melalui kemaskini pada tahun 1995. NASB sesuai untuk pelajar sekolah menengah. Kemudian New Revised Standard Version NRSV adalah versi Bible yang diterbitkan pada tahun 1989 melalui editornya iaitu Bruce M. Metzger. Seperti NASB, NRSV juga sesuai untuk pelajar peringkat sekolah menengah. Dan akhir sekali, New Jerusalem Bible NJB adalah versi Bible yang diterbitkan pada tahun 1985. Dan versi ini sesuai bagi pengajian dan pengabdian peribadi untuk Kristian bermazhab Roman Katolik.